Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok buku teks muka surat 127. Okey, hari ni kita akan masuk buku tunai runcit. Okey, siapa yang tak dapat masuk kelas tu, mungkin saya akan share balik video ni ataupun saya akan buat video YouTube lah untuk murid-murid yang tak dapat hadir ke kelas online. Okey, kita tengok buku tunai runcit. Apa dia buku tunai runcit? Okey, saya harap buku tunai yang sebelum ni awak boleh faham sebab saya dah banyak bagi latihan. Okey, kalau terasa tak faham, saya akan bagi latihan lagi dan kita akan bincang sama-sama lagi. Okey, buku tunai dengan buku tunai runcit sangat berbeza. Okey, buku tunai ada dua lajur macam ni. Ada debit dan ada kredit. Ada debit, okey, ada debit dan kemudian ada lajur diskaun diberi, ada lajur tunai, ada lajur bank. Okey, di bahagian kredit pun ada diskaun diterima, ada tunai dan ada bank. Okey, tapi buku tunai runcit dia hanya melibatkan dengan pembayaran sahaja. Okey, dia tak ada debit, dia tak ada kredit. Ingat betul-betul buku tunai runcit tak ada lajur debit dan tak ada lajur kredit. Okey, dia ada lajur lain. So kita tengok apa dia buku tunai runcit. Buku tunai runcit adalah untuk pembayaran amount kecil yang kerap berlaku. Okey, maksudnya sekarang ni awak ingat balik buku tunai. Dalam buku tunai yang awak buat tu ingat tak ada catatan kontrak. Okey. Contohnya kat sini ada tak latihan yang melibatkan catatan kontrak? Okey, kita tengok. Okey, contohnya macam ni. Okey, yang tunai K ni. Okey, tunai K ataupun kat sini ada bank. Maksudnya dia keluarkan duit daripada bank untuk dimasukkan ke dalam tunai. Okey, dia tak ada tunai di pejabat. So dia keluarkan duit daripada bank, dia buat cek, okey, kemudian kerani akan ambil duit daripada bank, okey, dia akan masukkan dia keluarkan duit daripada bank, okey, duit yang daripada bank tu dia masukkan dalam peti cash di pejabat. Okey, peti tunai di pejabat. So peti tunai di pejabat itu, inilah kegunaannya. Okey. Kita tengok buku tunai runcit. So buku tunai runcit adalah amount yang kecil kerap berlaku. Contohnya kalau beli stamp, top up. Beli stamp kita dah jarang dah beli stamp. Okay, mungkin sekarang ni kita top up telefon. Okay, top up telefon ataupun buat air untuk tetamu, upah cuci pejabat ataupun repair lampu. Okay, yang melibatkan amount yang kecil-kecil. Okay. Buku tunai runcit dianggap buku catatan pertama kerana segala perbelanjaan akan direkodkan ke dalam buku ini sebelum dipindahkan ke leja. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan masuk leja dan leja agak susah sikit. Okey, sebelum awak nak masuk leja tu saya nak awak fahamkan dulu jurnal khas, jurnal am, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, awak dah faham yang tu baru saya boleh teruskan dengan leja. Okey. So kena banyakkan latihan. Okay, saya minta maaf lah kalau saya punya latihan banyak sangat. Tapi saya rasa latihan saya tu setiap minggu satu latihan ataupun dalam setiap kelas satu latihan sahaja. Berbeza dengan kalau berkelas bersemuka memang saya banyak bagi latihan. Sekali kelas saya akan bagi 2-3 latihan. Okay, tapi ini kelas online PDPR saya hanya bagi satu latihan. Okay. Dan saya harap penjelasan saya dalam YouTube itu tentang jawapan itu jelas. Kalau tak jelas awak boleh boleh tanya saya lah. Okey. Kita tengok. Okey. Tujuan penggunaan buku tunai runcit mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amal yang kecil dalam buku tunai. Okey, contohnya kalau top up RM10, RM20, takkanlah kita nak masukkan dalam buku tunai. Sebabnya buku tunai ini melibatkan nilai yang besar-besar. Okey, melibatkan dengan beratus-ratus, beribu-ribu, berbelas ribu. So nilai-nilai yang kecil RM5, RM10 kita akan masukkan ke dalam buku tunai runcit. Okey, kemudian mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk pembelanjaan yang amount yang kecil. Okey, takkanlah nak beli top up RM10, RM20 nak menggunakan cek. So kita keluarkan duit daripada bank,
Mungkin kita masukkan dalam peti cash. Okey, dalam peti cash dekat pejabat tu sebulan sekali saja kita keluarkan selalunya. Okey, dan kita gunakan untuk perbelanjaan yang kecil dengan menggunakan peti cash tersebut. Okey, kemudian sistem panjang. Apa dia sistem panjang? Sistem panjang runcit digunakan bagi menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Juruwang akan memperuntukkan wang tunai pada awal setiap bulan. So maksudnya pada setiap awal bulan, okey, akan keluarkan duit daripada bank dan duit itu digunakan untuk sepanjang satu bulan tu guna duit yang dikeluarkan pada awal bulan itu. Itu kita panggil dia sistem panjang. Okey. Pada setiap hujung bulan akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Okey, contohnya kalau awak keluarkan duit RM100, setiap bulan peti cash awak di pejabat mesti ada RM100. Okey, so awak gunakanlah duit RM100 tu untuk untuk beli top up, untuk bayar Grab, okey, untuk bayar ni, okey, yang sikit-sikit, yang jumlah yang sikit-sikit. Okey. Dan kemudian hujung bulan awak kira berapa dah habis. Okey, tak semestinya habis 100. Mungkin habis dalam kurang daripada 100 lah. Okey, so pada awal bulan depan awak akan top up balik berapa yang tak cukup lagi. Sebabnya setiap bulan mesti RM100 sahaja. RM100 sahaja yang perlu ada di peti cash, peti pejabat. Sebab itu kalau berlaku kecurian di pejabat, okey, dia tak menyimpan nilai wang ringgit yang tinggi-tinggi di pejabat. Dia hanya simpan nilai wang peti cash tu dalam nilai yang kecil sahaja untuk mengelakkan kecurian lah. Okey, format buku tunai runcit. Okey, format buku tunai runcit ada tarikh, ada butir, ada folio, nombor voucher. Okey, nombor voucher. Kemudian ada penerimaan dan ada pembayaran. Okey, kalau tengok perbezaan buku tunai ni okey, ada debit dan ada kredit kat sini. Belah kiri, belah kanan, ni kat sebelah sini debit dia apa dia, okey, dan sebelah kredit ni apa dia. Sangat rumit kalau kita tengok. Tapi kalau buku tunai runcit, okey, debit dan kredit di sebelah sini. Okey, kalau boleh sebenarnya dalam exam SPM cukup awak tulis penerimaan dan pembayaran sahaja. Okey, dia sebelah-sebelah saja penerimaan pembayaran. Dia tak ada sebelah sini debit, sebelah sini kredit. Dia sebelah-sebelah penerimaan dan pembayaran. Kemudian ada analisis bayaran. Okey, analisis bayaran ini adalah bergantung kepada soalan. Dalam soalan dia dah bagi dah analisis pembayaran ini. Okey. So nombor 1 tarikh urus niaga macam biasalah. Okey, nombor 2 butir nama-nama akaun yang terlibat. Okey, kemudian nombor 3 folio, okey, rujukan halaman lah, rujukan muka surat. Okey, dalam meja. Kemudian nombor 4 nombor voucher adalah nombor dokumen. Okey, nombor 5 rekodkan peruntukan tunai runcit yang diterima daripada ketua juruwang. Maksudnya penerimaan hanya sekali saja. Pada awal bulan saja yang awak terima. Awak tak terima banyak-banyak kali. Macam buku tunai. Okey, buku tunai dia ada banyak. Segala jualan kita terima. Kita terima duit. Ada jualan je kita terima duit je, kita akan masukkan di sebelah debit. Okey, tapi kalau buku tunai runcit dia hanya sekali sahaja. Okey, rekodkan peruntukan tunai runcit yang diterima daripada ketua juruwang. So maksudnya sekali sahaja kita terima duit. Sekali sahaja. Sekali dalam sebulan. Okey, so ingat yang tu. Okey, kemudian ada pembayaran. Okey, pembayaran ni bergantung lah. Okey, bergantung kepada berapa kali awak buat perbelanjaan. Okey, nombor 7 adalah laju khas. Maksudnya ni analisis bayaran. Okey, analisis bayaran ini okey, dia bergantung kepada soalan. Okey, dalam soalan tu dia dah bagi dah apa dia analisis bayaran. Okey, kalau dalam soalan SPM ataupun soalan yang diberikan oleh jabatan pun sebenarnya kotak ni semua dah ada dah. Okey, kotak ni dah ada. Cuma awak kena isi apa benda yang kat dalam. Okey, yang ni pun dah ada. Dia dah dibuat siap-siap. Okey, kita tengok contoh. Perbelanjaan runcit berdasarkan pernyataan urus niaga, contoh 18.
Kedai buku Maisarah menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja bermula pada 1 April 2016. Okey, ketua juruwang hanya akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali. Okey, kena highlight kat situ, sebulan sekali, iaitu pada setiap awal bulan. Maksudnya setiap awal bulan dia hanya dapat duit sekali saja. Okey, dia terima duit sekali saja. Berikut ialah penerimaan dan penggunaan wang dalam bulan April 2016. Okey, so 1 April dia dah dapat duit. Menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit 600. So dia dah terima duit 600. So kita tengok kat sini. Okey, dia terima duit. So daripada bank. Apa-apa pun mesti daripada bank. Tak ada daripada tunai. So daripada bank, penerimaan 600. Okey. So selepas tu 3, 5 ni semua adalah segala perbelanjaan. Okey, alat tulis dan kertas 90. Bayar belanja membaiki pintu pejabat 60. Okey, baiki paip pejabat RM40. Pos laju RM50. Pinjaman Azhar 120. Surat berdaftar 30. Upah mencuci 70. Okey, ini segala perbelanjaan pada bulan April. Anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit sehingga 30 April 2016 dengan menunjukkan laju alat tulis belanja pejabat, pos dan pelbagai. Okey, analisis ini dalam soalan dah dia terangkan. Okey, dalam soalan dia dah bagi tahu dah. Okey, laju alat tulis belanja pejabat, pos dan pelbagai. So awak tulislah siap-siap alat tulis, pos, belanja pejabat dan pelbagai. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, bank. Bank ini 1 hari bulan kita terima duit. Kita terima duit, so kita letak di lajur penerimaan. So 3 hari bulan, alat tulis dan kertas. So ditulislah alat tulis dan kertas. Untuk butir ini, awak nak letak perkataan apa pun tak kisah. Dia berbeza dengan buku tunai. Buku tunai kita kena pasti, okey, belian, jualan, okey, daripada ABT ke, daripada ABB ke, kita beli aset semasa ke. Okey, kalau buku tunai. Kalau buku tunai runcit, untuk butir ini awak nak letak perkataan apa pun tak ada masalah. Okey, yang pentingnya dianalisis bayaran. Okey, so kita tengok kat sini, balik kepada soalan ni. Okey, alat tulis dan kertas. Okey, alat tulis dan kertas 90 pembayaran lah. Okey, dia pembayaran. So analisis bayaran dia di lajur mana? Alat tulis ke, pos ke, belanja pejabat atau pelbagai. So alat tulis dan kertas kita kategorikan sebagai alat tulis. Baiki pintu. Okey, kat sini bayar belanja membaiki pintu pejabat. Awak nak letak belanja membaiki pintu pejabat pun tak ada masalah. Nak letak ayat penuh tak ada masalah. Okey. Kita letak pembayaran RM60. Tapi dia diklasifikasikan di mana? Alat tulis ke, pos ke, belanja pejabat. Okey, kita letakkan di belanja pejabat. Baiki paip pejabat. Baiki paip pejabat RM40. So dia di mana? Alat tulis, pos, belanja pejabat. Belanja pejabat. Pos laju RM50, masih lagi pembayaran. Sebab ini semua adalah pembayaran. Kita hanya penerimaan sekali sahaja. Sekali sebulan sahaja. Okey. Pos laju kita masukkan ke dalam kategori pos. Okey, pinjaman Azhar. Pinjaman Azhar ni tak ada di alat tulis, pos dan belanja pejabat. Kita masukkan di dalam pelbagai. Okey. Kemudian surat berdaftar kategori pos, upah mencuci di belanja pejabat. Okey, bila dah siap semuanya kita jumlahkan. Kita jumlahkan macam biasa. Di bahagian penerimaan 600, di bahagian pembayaran jumlahkan. Okey, jumlahkan 460, alat tulis jumlahkan macam biasa. LA1, LA2, LA3 ini adalah folio. Okey. Ledger am muka surat 1, ledger am muka surat 2, ledger am muka surat 3 dan yang ni ledger am muka surat 4. LA tu merujuk kepada ledger am. Okey, dah buat dah jumlah. Okey, so perbelanjaan awak adalah 460 pada bulan April itu. Awak dapat duit 600.
So 600 tolak 460. So duit awak kat dalam peti box awak tu, peti cash awak itu adalah 140. 140 kita panggil dia sebagai baki hantar bawah. Okey, baki hantar bawah. Dan kemudian, okey, kita tengok kat sini, baki HB kita mesti ada baki BB. Baki BB 140 pada 1 Mei. Okey, kemudian, okey, kita tengok dia dah belanja 460. Okey, 460. So baki pada bulan April ada 140. Setiap bulan di dalam peti cash dia tu mesti ada 600. So berapa ringgit lagi yang dia perlu top up untuk cukupkan 600. So dekat pada bulan Mei, so dia tak boleh nak masukkan 600. Okey, ni pada mula-mula sebab memang kosong akaun dia. Okey, so kita masukkan duit 600. Tapi next month, okey, dia dah ada 140. Okey, so berapa ringgit lagi dia kena top up? 460 untuk cukupkan, okey, duit peti cash dia 600. Okey, dia mesti dalam tabung, dalam peti box tunai dia mesti ada 600 sahaja. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Kalau kurang macam tadi 140, so kita top upkan lagi 460. Okey, itu buku tunai runcit. So ini adalah secara berkomputer. Kenapa dalam buku teks account ni mesti ada nota kena buat secara berkomputer. Sebabnya nanti masa kerja khusus account form 5 memang awak kena type benda ni. Memang awak kena type, sebab itu dia ajar awak macam mana nak menggunakan formula, okey, belajar secara berkomputer. Okey. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 130, recoupment. Okey, apa maksud recoupment? Recoupment panja runcit dibuat berdasarkan perbezaan baki panja runcit. Sekiranya recoupment panja runcit sebab bernilai 500 manakala bakinya 265, maka recoupment panja runcit perlu dibuat melalui cek adalah 275. Maksudnya kat sini bank ini adalah namanya recoupment panja runcit. Okey, recoupment panja runcit. Okey, 265 ini adalah baki daripada bulan lepas. Okey, baki daripada bulan lepas. So, berapakah recoupment panja runcit? So, dia kena top up lagi 235 untuk cukupkan RM500. Okey. So, macam mana setakat ni boleh faham tak? Macam mana setakat ni boleh faham ke saya laju sangat? Boleh Fatih, Sufila? Okey. So seterusnya saya akan tengok dokumen pula. Okey. Boleh setakat ni? Okey, kita tengok dokumen. Tadi dalam bentuk pernyataan. Okey, pernyataan urus niaga. Kali ni kita tengok dalam bentuk dokumen. Okey, menganalisis dokumen sumber dan mengklasifikasikan. Ya. Okey, contoh 19. Kedai komputer Adam menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja bermula pada 1 Ogos. Okey, 1 Ogos dia dah gunakan sistem panja. Ketua juruan memasukkan tunai ke dalam panja bernilai 400. Okey, so dalam peti cash setiap bulan mesti ada RM400. Okey, so perbelanjaan dia tak boleh lebih daripada 400. Mesti merangkumi dalam 400 sahaja sebab dia ada cash 400. Contohnya duit awak dalam tangan lah, duit awak dalam beg duit. Okey, ada RM400 je. Okey, kalau tak cukup awak pergi ambil kat beg. Okey. Tapi dalam setiap bulan mesti ada 400 sahaja. So kita tengok dokumen penerimaan, okey, dan penggunaan wang dalam bulan Ogos 2016. Okey, so kita tengok dokumen yang pertama, bil tunai asal. Okey, bila asal, ingat asal mesti bayar.
Okey, ni semuanya adalah pembayaran lah. Okey, bil tunai asal, kat sini dia tulis buku tulis kertas A4. Okey, nilai dia RM13. Yang ni pula voucher tunai runcit, tambang teksi ke lapangan terbang Pulau Pinang. Okey, RM35. Slip daftar tunai. Okey, dia beli apa ni? Gula, kopi, RM20. Kemudian bil tunai asal, masih lagi pembayaran mencuci pejabat. Dan last sekali, okey, slip daftar tunai, dia beli set asam pedas, ikan pari, jus buah. Okey, baca soalan. Anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit dengan menunjukkan lajur alat tulis, belanja pejabat, tambang dan pelbagai. Okey, analisis ni memang dalam soalan dia dah terangkan. Okey, dia dah nyatakan. Okey. So kita tengok kat sini. Okey, buku tunai runcit. Okey, macam mana nak buat buku tunai runcit? Mesti ada tarikh. So buku tunai runcit ini tak perlu nak gunakan kertas buku tunai runcit. Yang ni awak boleh buat kotak sendiri. Gunakan di kertas A4. Okey, tak ada kertas A4, gunalah dekat buku tulis. Dekat bahagian tengah, lepas tu nanti koyakkan, nanti masukkan dalam file. Okey. Tarikh, butir, folio, nombor voucher, mesti ada penerimaan dan ada pembayaran dan kemudian analisis bayaran. Analisis bayaran rujuk kepada soalan. Ada alat tulis, belanja pejabat, tambang dan pelbagai. Okey. So kita tengok awal dia 1 Ogos mesti kita dapat duit RM400. Okey, RM400. Kemudian pembayaran tadi, tengok dokumen yang pertama tadi, bil tunai asal, buku tulis dan kertas A4. So kita tulis kat situ alat tulis. Alat tulis pembayaran RM13. Okay, sebab dia dapat bil tunai asal. So dia kategori bayar. Bayar mesti pembayaran lah. Okay, so analisis mesti, jangan lupa, mesti ada RM13. So di dalam buku tunai runcit ni, kalau awak perhatikan, okay, di pembayaran mesti ada satu angka, di analisis ni mesti ada satu angka. Kalau awak tengok 7 hari bulan, okey, RM13. Tambang, okey, tambang RM35. Dia mesti ada dua angka di setiap lajur. Tak boleh 3 angka, tak boleh 1 angka. Okey? Mesti ada 2, okey? Mesti ada 2 amount kat sini. Okay, kalau awak tengok, perhatikan, dia mesti ada dua-dua. Awak jangan tertinggal sebabnya cara mendapat markah untuk buku tunai runcit adalah dia macam ni. RM13 ni dapat 1 markah. RM35 dapat 1 markah. Kalau awak tertinggal di analisis bayaran, awak tak dapat markah. Okey. So kita tengok 9 hari bulan. 9 hari bulan kat sini tambang teksi ke lapangan terbang. So tambang teksi, tambang, kita tulis tambang, kategorinya di tambang. Okey. Kemudian slip daftar tunai. Okey, gula dan kopi. So kita tulis kat sini kopi dan gula. Pembayaran RM19. So kita kategorikan sebagai belanja pejabat. Kemudian mencuci pejabat RM50. Okey, kita buat kat sini upah mencuci. Bayar RM50, masih kategori belanja pejabat. Okey, 29 hari bulan, set asam pedas, jus buah ni. Okey, kita buat makan dan minum. Okey, kategori belanja pejabat. Okey, dah siap, kita jumlahkan. Penerimaan RM400, pembayaran dia kita jumlahkan RM139. Yang ni pun kita tambahkan macam biasa. Okey. Kita dah belanja RM139. Berapakah baki yang ada di dalam peti box awak? RM261. Okey, RM261 itu kita bawa ke bulan hadapan, baki BB RM261. So berapa ringgit yang kita perlu top up? Sebabnya setiap bulan mesti RM400. So nanti kita buatlah 400 tolak 261 dapat 139. Okey. Boleh tak setakat ni? Okay, kita tengok ada tak
Okey, dah habis kan? Okey, kita dah habis dah tajuk buku tunai runcit. Okey, nanti saya akan sharekan soalan. Okey, nanti awak cuba buat latihan buku tunai runcit ini. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, jangan lupa isi kehadiran awak. Okey, sekejap lagi saya akan sharekan latihan. Okey, nanti buat latihan dan video ni saya akan sharekan semula kepada awak dan awak boleh tengok balik. Okey, setakat itu saja kelas saya hari ini. Okey, terima kasih sebab awak hadir untuk kelas saya. Untuk hari Khamis saya tak akan buat Google Meet, saya akan share jawapan sahaja. Dan insyaAllah minggu depan saya akan buat Google Meet lah. Kita tengok macam mana keadaan awak dan kefahaman awak untuk tajuk buku tunai runcit ini. Okey, setakat itu sahaja kelas saya hari ini. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.